Didik TV KPM. Wah, rukun negara. Nampak? Kalau kita dapat lihat kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Wah, kita sebagai rakyat Malaysia kena tahu rukun negara kita. Kalau tak tahu, janganlah jadi warga negara Malaysia. Tapi kan, pernah tak kita terfikir apa maksud di sebalik rukun negara? Hai, nak tanya tak ada orang pula, nak tanya siapa saya tahu siapa yang saya nak tanya. Jom tengok profil guru kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazir. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti murid-murid apabila melihat ataupun menonton saja Kelab dan Persatuan mesti tak sabar-sabar nak tahu apa pula aktiviti ataupun yang kita nak eksplorasi di dalam kelab yang kita nak kongsikan kali ini. Tapi sebelum itu, izinkan Abang Akmal untuk memperkenalkan guru kita iaitu Cikgu Sulaihah. Apa khabar Cikgu? Hai. Atau lebih mesra kita panggil Cikgu Su. Cikgu, kalau saya dapat lihat kan, dekat sini ada rukun negara. Betul. Dekat situ pun ada juga rukun negara. Dekat sini pun ada juga rukun negara. Betul. Apa nama kelab ni? Adakah kelab rukun negara atau kelab lain ni Cikgu Su? Betul, kelab rukun negara. Inilah dia kelab rukun negara yang kita nak belajar dan nak tahu juga apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Baik, Cikgu Su, mungkin sebelum itu Cikgu Su boleh terangkan dulu kan apa latar belakang bagi penubuhan kelab rukun negara ini. Silakan Cikgu Su. Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk makluman semua, penubuhan kelab rukun negara ni asalnya diilhamkan dan disarankan oleh Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dan Timbalan Perdana Menteri semasa merasmikan sambutan Hari Perpaduan tingkat kebangsaan pada tahun 2000 di Melaka. Itulah asalnya saranan penubuhan kelab rukun negara. Okey. Jadi, pihak Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif menubuhkan kelab rukun negara di sekolah-sekolah menengah di seluruh negara melalui perkeliling Ikhtisas Bilangan 17 Palang 2000 bertarikh 16 November 2000. Suara cikgu macam saya selalu dengar dekat radio. Cikgu ni bekas DJ radio ke? Tak. Tidak ya. Jadi maksudnya kelab rukun negara ini hanya ada di peringkat sekolah menengah sahajalah cikgu. Sebelum ni lah. Okey. Sekolah rendah juga digalakkanlah untuk menubuhkan kelab rukun negara. Sejajar dengan usaha yang telah dilaksanakan, Kementerian Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional turut bekerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengukuhkan perhubungan kaum dan meningkatkan penghayatan masyarakat terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Itu dia. Dan saya pasti murid-murid maupun ibu bapa kan yang saya menonton Kelab dan Persatuan ini, mereka pasti tertanya-tanya, apa sebenarnya objektif maupun visi bagi Kelab rukun negara ini? Cikgu Su. Okey, Kemal cuba tengok matlamat Kelab rukun negara. Mana cikgu? Sini. Ada berapa? Dekat sini. Ada berapa Kemal? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan? Salah tu. Yang mana cikgu? Ada 2 sahaja. Yang ini. Saya yang bawah ni cikgu. Matlamat Kelab rukun negara ada 2. Yang pertama untuk memperkenalkan dan menyedarkan murid tentang kepentingan rukun negara. Yang kedua ialah salah satu strategi utama ke arah pengukuhan semangat perpaduan dan integrasi nasional di kalangan murid pelbagai kaum. Inilah 2 matlamat bagi Kelab rukun negara. 2 saja cikgu 2. Saya ingatkan bila cikgu suruh kira, saya kira lah yang bawah ni cikgu. Itu
biasa bagi nampak cantik. Okey. Ini bagi matlamat kelab rukun negara. Ya. Dari segi visi kelab ni ataupun saya pasti ada juga misinya tersendiri, Objektif. betul? Objektifnya, Cikgu Su. Di sini kita kongsikan objektif kelab rukun negara. Yang pertama, memperkenalkan prinsip-prinsip rukun negara. Maksudnya? Kamu tahu tak ada berapa prinsip rukun negara? Ada 5, Cikgu. Bagus. Yes. Okey, so kelab ini kita akan memberi pengertian dan kefahaman tentang 5 prinsip rukun negara. Maksudnya bagaimana kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Okey. Ya. Baik, Cikgu, mungkin kita tengok yang sebelum tu tadi, Cikgu. Saya pasti murid-murid dia baru nak baca. Murid-murid, kalau anda dapat lihat, inilah dia salah satu objektif penubuhan bagi kelab rukun negara. Mungkin Cikgu boleh betulkan sedikit, Cikgu. Boleh. Sebab saya pasti murid kepala mereka agak terpening sedikit tadi. Ini dia. Nampak tak? Memperkenalkan prinsip-prinsip rukun negara. Selain dari itu juga memberi pengertian dan kefahaman tentang 5 prinsip rukun negara. Yang kita tahu di dalam 5 prinsip rukun negara tu, Cikgu, kita ada kepercayaan kepada Tuhan. Ada apa lagi, murid? Kita baca sama-sama. Betul. Seterusnya, dan seterusnya, dan terakhir sekali kita sebut sama-sama kesopanan dan kesusilaan. Itu dia antara 5 prinsip di dalam rukun negara. Okey, Cikgu, seterusnya. Kita akan menyubur dan mempertingkatkan kesedaran kerohanian akan kepentingan rukun negara sebagai asas norma kehidupan. Prinsip yang pertama apa? Prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dia pentingnya penubuhan kelab rukun negara. Kita nak tanam dalam diri murid supaya patuh pada agama yang akan sebagai asas kehidupan. Jadikan kita manusia yang berhati murni. Lagi cikgu berhati murni, lagi bersifat patriotik juga secara tidak langsung. Kan? Sayangkan negara. Sayangkan negara. Kerana kita tahu kan Malaysia ini berbilang kaum. Betul, berbilang kaum. Berbilang kaum. Sebab itulah dalam satu tahun tu kita menyambut segala perayaan yang ada. Betul kan, Cikgu Su? Betul. Okey, seterusnya kalau saya dapat dekat bawah tu apa lagi, Cikgu Su? Dan yang terakhir, objektif penubuhan kelab rukun negara adalah untuk menjadikan prinsip-prinsip rukun negara sebagai satu amalan cara hidup yang berterusan bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, setia, bersatu padu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara. Seperti mana Akmal cakap tadi kan, kita Malaysia terkenal sebagai masyarakat berbilang kaum. Betul. Bila kita mengamalkan prinsip negara, kita akan saling menghormati, sayang menyayangi, tanpa mengira bangsa. Betul. Jadikan negara kita aman selalu. Aman dan damai. Itu dia antara salah satu kan, Cikgu, ni kita boleh katakan objektif bagi penubuhan kelab rukun negara. Sebab saya pasti kadang Cikgu kan, murid-murid dia hanya membaca saja 5 prinsip rukun negara itu kan, tetapi mereka tidak tahu pengertian di sebalik prinsip itu. Okey, baik Cikgu, bagaimana dengan kadang-kadang saya pasti juga apabila kelab rukun negara ini diadakan maupun dijalankan di sekolah-sekolah kan, mereka nak tahu dari segi pengisian semasa perjumpaan kelab dan juga selalunya dalam satu minggu tu berapa kali jumpa. Saya dapat khabar dalam 10 kali jumpa dalam satu hari, betul ke? Banyaknya. Ada makan-makan ke sampai 10 kali tu? 10 kali tu. Okey. Untuk makluman, kita perjumpaan selalunya dibuat pada hari Rabu lah, setiap hari Rabu. Kerana hari Rabu tu adalah hari co-curriculum. Betul. Namun masih bergantung pada sekolah masing-masing lah. Okey. Perjumpaan selalunya kita buat dalam sebulan tu sekali atau 2 kali kerana berselang-seli dengan perjumpaan unit uniform dan sukan permainan. Okey, so anggaran dalam setahun 10 hingga 12 kali. So sepanjang aktiviti diadakan, kita akan mulakan perjumpaan pertama dengan mesyuarat agung, membincangkan pelantikan jawatankuasa, membincangkan aktiviti tahunan. Kemudian perjumpaan seterusnya kita akan buat aktiviti lah seperti nyanyian lagu patriotik untuk mengisi pengisian kelab rukun negara itu. Betul tu. Apa lagi selain pada itu, Cikgu? Saya pasti apabila adanya penubuhan kelab rukun negara ini, selain kita mainkan lagu patriotik kan, lagu negaraku, saya pasti ada juga antara aktiviti-aktiviti yang lain, mungkin melakukan orang kata lawatan ke tubuh negara, museum dan macam-macam lagi, betul Cikgu? Betul. Kita boleh buat
sebenarnya skop aktiviti ni luas. Tidak sahaja di dalam sekolah, kita juga boleh bawa murid keluar, membuat lawatan luar ke muzium, tugu negara, tempat-tempat bersejarah yang memberi ilmu kepada murid. Itu dia. Cikgu, saya nak tanya, kalau saya nak mohon untuk menjadi pengerusi bagi kelab ahli rukun negara ini, boleh ke Cikgu Su? Jadi murid sekolah kembali. Jadi murid sekolah. Itu tidak ada masalah, Cikgu. Baiklah, kita beri rehat dulu pada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi Cikgu Su akan kongsikan mengenai kelab rukun negara. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Su kita yang merupakan guru pembimbing, betul? Betul. Di dalam Kelab Rukun Negara. Saya sebenarnya Cikgu. Ya. Saya rasa tadi kita berdua kan? Betul, tadi dua je. Ini anak murid siapa ni, Cikgu? Anak murid saya lah. Okay. Saya pasti Cikgu boleh memperkenalkan mereka ini, siapakah nama, sekolah mereka, jawatan mereka dan sebagainya. Cikgu Su, silakan. Okey, bersama dengan kita hari ini ada dua orang murid. Baik. Yang pertama, kenalkan Kisha. Hai, kata hai. Okey, dan yang keduanya Adiva. Adiva. Hai. Say hi, say hi. Hai. Mereka berdua ni adalah murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 Shah Alam. Seksyen 7 Shah Alam merupakan merupakan ahli kelab rukun Ya, negara. betul, ahli kelab rukun negara. Itu dia. Cikgu, saya pastikan murid-murid di rumah tertanya-tanya, sebenarnya apa maksud di sebalik 5 prinsip rukun negara tu? Cikgu Su. Betul, memang kita kadang-kadang Hanya sebut saja tapi tak tahu maksud di sebalik prinsip rukun negara. Ya. Okey, baik. Boleh Akmal sebut prinsip yang pertama? Saya ingat tiba-tiba Cikgu Suja tu kenapa Cikgu? Adakah semuanya okey? Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya rakyat Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama dalam membentuk pribadi yang penuh nilai murni. Itu maksud prinsip yang pertama. Okey. Okey, prinsip yang kedua. Iaitu apa prinsip kedua rukun negara, Tisha? Kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, bagi tepukan kawan-kawan ni. Okey, prinsip ini bermaksud setiap warga negara hendaklah menumpukan taat setia kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Itu yang nombor 2 kan? Ya, baru nombor 2. Okey. Nombor 3, kita tanya dekat kawan kita, Adiva. Nombor 3, prinsip rukun negara, apa dia? Keluhuran perlembagaan. Cakap dekat kawan-kawan tu. Okey, 1, 2, 3, apa dia? Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Cikgu Su. Betul. Prinsip ni menekankan rakyat perlu menerima dan mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara. Itu dia. Itu murid nombor 3. Murid nombor 4, Cikgu. Okey. Prinsip rukun negara yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. So sebagai rakyat, kita mesti menghormati dan menyokong penguatkuasaan undang-undang dan memelihara kedaulatannya. Okey, yang kelima, terbalik sebelum ada Akmal. Memang dekat dengan saya punya jati diri dan juga karakternya. Seorang yang cukup sopan santun. Betul. Kan? Kesopanan dan kesusilaan. Wahai Cikgu Su. Betul, seperti mana Akmal yang sopan, rakyat Malaysia yang lain juga, yang terutama kita berbilang kaum, haruslah menjaga kesopanan dan kesusilaan dalam berhubungan antara satu sama lain supaya keharmonian itu kekal terjaga. Itu dia, Cikgu. Cikgu, izinkan saya untuk menguji mereka. Adakah mereka ini betul-betul menghafal 5 prinsip rukun negara? Boleh, Cikgu? Boleh sangat. Kita tanya kepada kawan-kawan kita yang ada dekat studio ni kan? Okey, yang pertama, apa dia? Kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua? Kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga? Keluhuran perlembagaan. Yang keempat? Kedaulatan undang-undang. Yang kelima? Kesopanan dan kesusilaan. Yang itu dia. Bagi tepukan. Nampak tak seawal usia yang muda ini memang mereka hafal. Betul, hafal. Mereka faham dan Betul. menghayati di setiap prinsip rukun negara. Itu yang kita mahu. Iya, Cikgu.
Saya katanya mendapat perkabaran mereka akan membuat satu persembahan, betul ke cikgu? Betul. Persembahan apa itu, Cikgu Su? Okey, tadi kita just dengar diorang sebut kan. Okey, sekarang mari kita dengar mereka membuat lafaz ikrar rukun negara dan juga menyanyikan lagu Prinsip Rukun Negara. Saya pasti ada di kalangan murid-murid juga yang tertanya-tanya, lagu Prinsip Rukun Negara tu macam mana? Pernah dengar? Aku pernah dengar tak? Baru tadi, cikgu. Okey, jom. Mungkin ada ramai lagi yang di luar sana yang tidak biasa mendengar lagu Prinsip Rukun Negara. So, jadi mari kita minta murid-murid ini untuk membuat persembahan. Mari murid-murid. Itu dia. Sambil-sambil mereka mengambil tempat mereka, cikgu kan, untuk melafazkan ikrar rukun negara. Saya pasti murid-murid yang di rumah juga maupun ibu bapa yang sedang menonton ini, kita boleh lafazkan ikrar rukun negara bersama-sama. Betul, Cikgu Su? Betul. Okey, jadi adik Tisha dan juga adik Adiva, adakah anda berdua sudah bersedia? Sudah. Tak dengarlah, sudahkah anda bersedia? Sudah. Macam game show. Betul. Okey, silakan. Maka kami rakyat Malaysia berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Lima prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Amalkanlah rukun negara dalam hidup harian kita, tanpa mengira tua muda, mengekalkan warisan kita. Lima prinsip rukun negara telah menjadi teras perpaduan, membentuk satu negara tanpa mengira agama dan bangsa. Lima prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Itulah lima prinsip rukun negara. Masya Allah, comelnya cikgu. Adik Adiva, boleh tak ambil yang last sekali, yang tarik tinggi tu, boleh ke? Buat lagi sekali, 1, 2, 3, macam mana? Itulah lima prinsip rukun negara. Aku nampak tak rumusan daripada aktiviti ni. So ini adalah salah satu cara untuk kita menarik minat murid untuk menghafal dan memahami Itu rukun dia. negara. Itu dia. Kita jemput balik mereka untuk duduk di atas kursi yang telah disediakan kan cikgu. Wah. Hebat. Hebatlah cikgu.
Ni, Abang pun nak tanya kepada mereka ni boleh ke Cikgu Su? Boleh. Bagaimana apabila tadi kan adik-adik menyanyikan lagu Rukun Negara, ada rasa bersemangat tak dan cintakan kepada negara? Atifa? Ada Ada. Apa lagi? Rasa apa lagi? seronok Rasa nampak rasa seronok sebab cintakan kepada negara. macam adik Atifa, apa yang awak rasa sewaktu awak menyanyikan lagu Rukun Negara tadi? Semangat. Semangat lagi? Gembira. Gembira lagi? Sayangkan negara. Sayangkan Negara. negara kita adalah negara Malaysia. Ya, Malaysia. Boleh. Sebut sama-sama. Malaysia. Boleh. Malaysia. Boleh. Yang kedua, Malaysia. Boleh. Alright, kita nak berhenti rehat kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan Malaysia. Boleh. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga Cikgu Su. Ya, itu je jari dia. Baik Cikgu Su, kalau kita dapat lihat kan di dalam 5 prinsip rukun negara, yang di atas sekali iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dan apabila kita melihat itu merupakan yang pertama, yang paling di atas, saya pasti ia cukup penting bagi negara kita. Betul Cikgu? Betul. Kenapa tu Cikgu Su? Kenapa ia begitu penting sekali? Baiklah. Ya. Okey. Setiap agama menasihati penganutnya supaya berbuat baik. Betul. Memandangkan kita hidup dalam masyarakat berbilang kaum. Apabila kita patuh dan taat pada ajaran agama, Betul. kita akan hidup harmoni, saling menyayangi dan saling menghormati. Maka negara kita akan kekal aman, damai dan sentosa. Setuju tak? Saya cukup setuju Cikgu Su. Sebab itulah penting, sebab itu dia berada di atas sekali. Okey. Seterusnya apa lagi yang cikgu ingin kongsikan mengenai maksud di dalam prinsip kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri, Cikgu Su? Okey. Baiklah. Kita ada 3 agama utama di Malaysia, iaitu agama Islam, Betul. Hindu dan Buddha. Okey. Kita juga untuk setiap agama ini ada tempat beribadat mereka yang tersendiri. Contohnya bagi umat Islam, tempat beribadat adalah masjid. Manakala bagi penganut Hindu, tempat beribadat adalah kuil. Dan akhir sekali bagi penganut agama Buddha, tempat beribadatnya adalah toko. Namun aku mau tahu tak, selain daripada 3 agama yang utama tu di Malaysia, kita juga ada agama lain, contohnya Kristian dan Sikh. Okay? Bagi penganut Kristian, tempat beribadat adalah gereja, manakala bagi penganut agama Sikh, tempat beribadat adalah gurdwara. Itu adalah tempat-tempat beribadat mengikut agama masing-masing. Agama masing-masing. Yang mana kalau mereka dapat lihat, ini dia di depan saya ini. Nampak tak kalau kita dapat lihat yang ini dulu, bagi yang beragama Buddha, kan, tempat beribadat mereka dekat mana murid-murid? Sebut sama-sama. 1, 2, 3. Toko. Okey, yang seterusnya, tempat beribadat bagi agama Hindu, yang beragama Hindu di mana? Kuil. Ya. History. Yang ketiga. yang ketiga. Tempat beribadat bagi yang beragama Islam dekat mana murid-murid? Okey, itu dia. Yang hujung tu apa tu cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan juga. Itu adalah kita punya 3 agama utama tadi lah yang kita terangkan kan. Ini dalam bentuk grafik lah. Yang mana kita ada agama Islam, agama Hindu dan juga agama Buddha. Sebab itulah dekat Malaysia ni cikgu kan, kita menyambut pelbagai perayaan. Betul. Apabila sebut saja pelbagai perayaan, saya nak ujilah dekat kawan-kawan kita ni kan. Agak orang tahu tak apa antara perayaan-perayaan yang penduduk di Malaysia ini sambut. Adakah anda sudah bersedia? Sudah. Okey, yang pertama Kisha. Hari Raya Aidilfitri. Dan juga Aidil. Adha. Yes. Seterusnya Adiba. Deepavali. Deepavali. Yang seterusnya. Tahun Baru Cina. Ya, yang terakhir. Christmas. Ya, ataupun sambutan Hari Natal. Sebenarnya banyak lagi perayaan-perayaan kan. Kita juga ada Hari Gawai. Betul. Kan? Kita ada Gawai, kita
kita ada sambutan Hari Tepusap. Betul, kita ada Tepusap dan macam-macam lagi cikgu betul. kan. Sebab itulah indahnya negara Malaysia. Betul. Dengan masyarakat yang berbilang kaum, kita sambut pelbagai perayaan, Ya. pelbagai budaya. Ini belum masuk lagi lagu di setiap perayaan. Betul. Cikgu, kalau lagu suatu hari raya Aidilfitri macam mana lagu dia cikgu? Alah, janganlah. Sikit je cikgu Su. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Itu dia. Betul-betul sikit cikgu Su bagi. Sikitlah, risau. Ya, risau apa cikgu? Mana tak merdu. Okey, itu merupakan kita buat selingan sedikit lah betul. antara lagu-lagu perayaan kan. Ya. Tapi cikgu katanya mereka akan ada lakukan satu aktiviti. Ya, betul. Sebelum tu, okey. Aku mau cuba teka apa dalam ni. Alah, cikgu ni nak melamar saya pula. Kan? Boleh ke? Alah, gurau-gurau cikgu. Ya, betul. Kalau saya dapat lihat, dia macam sekotak cincin dalam tu. Mesti ada cincin lah cikgu. Betul ke cincin? Kenapa dia bagi cincin kat saya kan? Kenapa lagi cincin kat aku malah? Saya tak pastilah cikgu. Kita tanya mereka. Agak-agak kan? Apa yang apa ada dalam ni? dalam kotak ini? Kisha? Kertas. 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 Adiba? Huruf. Huruf. Wah. Saya nak teka jugalah. Okey. Nombor. Nombor. Yeah. Okey. Mari kita lihat siapa kita yang lihat. betul. Kita lihat siapa yang kena. 1, 2, 3. Ada huruf. Apa tu? Oh, huruf. Siapa sebut huruf tadi? Siapa sebut huruf tadi? Dah hadiah daripada Abang Akmal lah. Dah habis bawa balik tau. Okey. Okey, cikgu. Apa kaitan huruf-huruf ni dengan aktiviti yang mereka bakal lakukan ni, Cikgu Su? Okey, kalau aku tengok kat sana, kita Aha. ada 3 gambar. Okey. Jadi, murid-murid ini akan susun huruf ini dan namakan tempat ibadat tersebut. Oh, okey. Boleh Akmal serahkan pada mereka? Boleh. Ini dia Kisha. Dalam itu tengok sama-sama. Dalam itu ada huruf kan? Betul. Ada huruf A, B, C sehinggalah huruf Z. Ya. Yang mana mereka akan padankan. Ya, Susunkan. Berkaitan dengan gambar apa tu cikgu? Tempat beribadat. Tempat beribadat. Okey. Jadi dah bersedia ke? Dah. Boleh bagi loceng balik tu dekat Abang Akmal lah. Dah bagi, minta balik. Apalah Abang Akmal ni. Okey, kita mulakan. 3, 2, 1. Okey, jom mula. Baik, cikgu. Sambil mereka padankan itu, cikgu kan? Ya. Saya boleh silakan. Boleh ke? Abang Akmal bantu ke? Nak Abang Akmal bantu? Okey, Diva duduk je. Yang mana mereka akan bekerjasama, Cikgu Su, untuk menyusunkan huruf-huruf dekat gambar Membentuk nama tempat ibadat tu. Ya. Okey, baik. Sebelum itu, abang datang untuk membantu murid-murid supaya murid-murid di rumah juga dapat melihat. Inilah gambar Raja. Awak kena ke sini sikit. Kisha. Kisha ke sini sikit. Okey, nampak tak? Okey, cikgu. Mungkin cikgu daripada situ kan, mungkin boleh terangkan. Yang ini gambar pertama ni gambar apa, Cikgu Su? Gambar pertama gambar apa agaknya ya? Agak-agak ini gambar apa cikgu? Ini ada dekat mana ni cikgu? Ini adalah gambar tempat beribadat bagi penganut agama Islam. Ini yang ramai petang-petang pagi-pagi main basikal juga kat depan tu kan? Dekat depan bulatan tu kan? Inilah masjid. Apa nama dia? Masjid. Ni yang ada kat Putrajaya tu. Masjid apa? Masjid Putrajaya lah. Kan ramai. Saya pasti murid-murid pun. Oh, itu cikgu. Saya selalu tengok. Ada dekat Putrajaya. Okey. Susun. Jangan tengok abang bercakap je kan? Okey. Lekat kat situ. Okey, sambil-sambil mereka tampal ni cikgu. Okey, dah semua kat sini cikgu. Ya, semua berkumpul kat semua sini. berkumpul kat sini. Ada makan-makan ke? Okey. Baik cikgu, mungkin kita boleh pergi ke sana balik cikgu. Boleh. Supaya kita tidak mengganggu konsentrasi mereka. Wah, mengganggu konsentrasi. Betul tau. Nanti kalau betul dapat hadiah. Wah. Baik cikgu Su. Yang pertama itu kalau kita dapat lihat kan, mereka telah menyusun. Kenapa S tu macam terbalik? Kan saya yang terbalik. Oh, S kalau terbalik pun sama juga. Sama juga S kan. Masjid. Betul. Okey. Yang kedua tu yang ada dekat Batu Cave tu. Betul. Yang sangat popular. Ya.
Yang hujung tu kat mana tu cikgu? Kat mana ya? Kat mana tu cikgu Kita biar kawan-kawan kat rumah jawab, boleh? Pandai cikgu ya. Ya. Jadi kat mana tu cikgu? Kamar nombor 3 tu. Murid-murid, agak-agak kan lokasi tempat beribadat bagi gambar nombor 3 tu dekat mana? Kat mana? Betul lah tu. Okey, sambil-sambil kita terangkan tadi cikgu kan lokasi mengenai tempat beribadat tersebut, mereka pun telah menyempurnakan bagi gambar-gambar tersebut. Okey, Adiva mungkin boleh terangkan yang pertama itu apa nama tempat beribadat tersebut? Masjid. Masjid. Apa fungsi masjid ini, Adiva? Untuk solat. Untuk solat. Solat apa? Ya, 5 fardu. Ya, betul. Bukan sahaja tempat solat Jumaat saja. Solat kan. Ada juga kuliah kuliah agama. Ni tempat nikah boleh buat kat situ juga. Ya. Betul. Okey, Seterusnya dah biasa kan? Biasa cikgu. Biasa ke sana menghadiri. Baik, kalau kita tengok kan gambar yang kedua pula. Okey, tadi Abang Ahmad dan juga Cikgu Su ada mengatakan dekat Batu mana? Batu Cave. Batu Cave tempat tu. Itu apa nama tempat beribadat tersebut, Kisha? Kuil. Kuil lah. Itulah dia kuil yang ada tangga tinggi yang warna-warni tu, betul? Awak pernah pergi ke sana? Pernah. Pernah. Cantik kan tempat dia, betul? Itu dia. Okey, yang seterusnya. Siapa nak terangkan? Mungkin Adiva boleh terangkan itu tempat beribadat bagi agama apa dulu? Bagi agama China. Masa awak bernyambah agama Buddha, betul? Bagi berbangsa Cina. Bukan tak betul yang tadi tu, betul. Cuma China itu merupakan satu nama negara. Okey, tak apa. Inilah kadang-kadang orang kata bila kita melakukan kesilapan kan, kita akan ingat selalu. Ingat sampai dia. Okey, Adiva. Okey, jadi apa nama tempat beribadat tersebut, Adiva? Tokong. Kita bagi tepukan. Itulah dia antara tempat-tempat beribadat yang ada di negara kita. Di Malaysia kita dapat lihat ada masjid, ada kuil, ada tokong dan juga gereja juga. Betul. Ada apa lagi cikgu lagi satu? Gurdwara yang bagi beragama Sikh. Okey, jadi itulah dia antara tempat-tempat beribadat dan katanya cikgu Kisha kan dia nak bawa kita pergi Batu Cave. Nak tangkap gambar kat situ. Menarik tu. Kan? Dia nak ajak kita, dia yang wah. Awak nak bawa kami lah. Nak kami bawa awak, boleh ke? Boleh. Okay. Itulah dia kan jemputan yang tidak ikhlas. Apa kita set masa. Okey. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Yes. Terima kasih murid-murid kerana masih lagi setia bersama dengan saya Ahmad Nazri di dalam Kelab dan Persatuan. Ya, bersama dengan Cikgu Su kita. Cikgu Su, apa yang saya lihat kan di dalam aktiviti Kelab Rukun Negara ini, adakah mereka hanya menyanyikan lagu-lagu patriotik macam permainan tradisional ke, ataupun mungkin ada terkesilang kata ke? Tak ada ke cikgu di dalam Kelab Rukun Negara ini mereka punya aktiviti, Cikgu Su? Ada. Aktiviti Kelab Rukun Negara bukan hanya tertakluk pada nyanyian lagu patriotik saja. Kita juga memperkenalkan murid dengan permainan tradisional seperti congkak, batu seremban. Aku pernah main? Saya Johan, cikgu. Oh, bagus. Boleh kita bertanding hari nanti ya? Boleh. Okay. Dan juga aktiviti lain seperti terkesilang kata, buat penanda buku. Ada banyak sebenarnya aktiviti menarik dan kreatif
untuk menarik minat murid terlibat dalam kelab rukun negara. Itu dia. Maksudnya mereka ini bukan hanya menyanyikan lagu-lagu patriotik sajalah tidak. cikgu kan. Dan Betul. melafazkan ikrar rukun betul. negara. Jadi Ada. mereka juga ada bermain bagi permainan tradisional itu. Ya, betul. Okey, alang-alang tu kan cikgu, saya nak tanya kepada Kisha dan juga Adiva. Apa antara permainan tradisional kesukaan mereka? Ya. Yang paling awak suka permainan tradisional. Apa dia, Kisha? Batu seremban. Wah! Awak hebat ke main batu seremban itu? Tidak, tak apa. Nanti belajar dengan abang, okey? Belajar dengan saya. Okey, adik Adiva, dalam banyak-banyak permainan tradisional kan, awak paling suka sekali apa dia? Congkak. Congkak! Wah, kenapa awak suka congkak, Adiva? Sebab saya suka main kakak saya. Saya suka main kakak dia. Dan ia juga membantu kita dalam orang kata mata pelajaran matematik, betul tak? Kan dia kena mencongak, kena menambah dan macam-macam lagi, betul? Wah, itu dia. Mereka suka bermain congkak dan juga batu Seremban. Ya. Macam cikgu pula, apa dia cikgu? Saya Ya. suka main congkak. Siapa nak tanya kepada saya? Okey, Ya. mari kita tanya. Apa permainan tradisional kegemaran Akmal? Saya suka yang baling slipper tu, cikgu. Betul, seronok kan? Ya. Apa nama permainan tu, cikgu? Ada panggil 7 slipper kan? 7 slipper. Macam-macam nama lah, berbeza tempat, berbeza nama panggilannya. Ya, sebab juga di rumah saya banyak slipper dan kasut. Betul, patutlah kan? Ya. Okey, cikgu. Itu adalah permainan tradisional. Apa lagi selain daripada itu, cikgu Su? Katanya ada teka silang kata juga. Ya, kita ada teka silang kata berdasarkan pengetahuan am tentang negara kan. Dan hari ini istimewanya kita akan ada permainan susun suai gambar. Susun suai gambar atau lebih dikenali sebagai jigsaw puzzle. Ya. Cikgu sebut jigsaw puzzle tadi? Jigsaw puzzle. Wow. Jadi cikgu Su, mereka akan bermain jigsaw puzzle. So, Yang mana gambar apa yang mereka akan menjigsawkan puzzle itu, cikgu? mereka akan cuba menyusun gambar itu yang merupakan tempat beribadat di negara kita. Okey. Yang mana jigsaw puzzle ataupun suai gambar tersebut dah 50% dah siap, betul cikgu? Adik-adik kita ni hanya perlu menyiapkan sahaja. Betul. Jadi, adik-adik dah bersedia ke belum? Dah. Dah bersedia ke belum? Dah. Okey, kita mulakan 3, 2, 1. Cepat rumah merah, cepat rumah biru. Rumah apa pun? Iya. Baik, cikgu, sambil-sambil mereka menyiapkan jigsaw puzzle itu, cikgu kan. Saya pasti murid-murid juga kadang-kadang tertanya-tanya, apa macam kelab rukun negara ni dia ada bilangan terhadnya ke untuk masuk kelab rukun negara? Sebab kita tahu mungkin ada setengah kelab dan persatuan yang lain dia punya bilangan ahlinya terhad kepada 30 maupun 50 ahli saja. Kalau macam rukun negara ni macam mana pula, cikgu? Kita tak ada terhad. Okey. Selalunya kita akan susunlah bilangan tu sama rata mengikut kelab dan persatuan yang lain juga. Bergantung pada bilangan murid lah di sebuah sekolah tu. Kalau di sekolah SK 7 Shah Alam, betul? Seksyen 7 Shah Alam. Berapa bilangan ahli yang ada dalam kelab rukun negara ni, cikgu Su? Lebih kurang 100 orang. Hui, ramai ya, cikgu. Wah, nampak tak? Ini menunjukkan bahawa adik-adik kita telah menunjukkan semangat patriotik kepada negara kita. Betul. Ya, sambil-sambil kita bercakap ni, cikgu, saya tengok Dah siap. apa yang mereka lakukan sampai gerak-gerak macam tu. Mari kita tengok. Tampal pakai gam ke? Okey, boleh angkatkan bersama-sama. 1, 2, 3. Itu dia. Adik Adiva, mungkin boleh bacakan apa yang ada di jigsaw puzzle itu. Silakan, Adik Adiva. Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Itu dia. Kisha tak nak baca yang bawah tu ada apa?
Ya, mencari kan ada apa? Tak adalah. Adalah apa bergurau Antara 5 prinsip rukun negara. Betul cikgu kan? Ya. Cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikan kan antara perkara-perkara menarik apabila mereka ini menyertai kelab rukun negara selain daripada aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan dalam kelab ini. Cikgu Su, mungkin ada pengalaman-pengalaman manis ke kan? Mungkin ada di kalangan murid-murid ini tanpa bertanyakan lagi kepada mereka prinsip rukun negara, ada murid-murid yang terus angkat tangan. Cikgu, saya nak bagi tahu 5 prinsip rukun negara. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga pengalaman manis bagi kelab rukun negara di sekolah Seksyen 7 Shah Alam. Cikgu Su. Bagi pengalaman manis, murid-murid seperti kita lihat memang setiap hari Isnin perhimpunan memang ikrar rukun negara tu memang dilafazkanlah ramai-ramai. Okey, dan kita lihatlah juga semangat mereka tu untuk mencintai negara tu jelas terselah. Bila kita contohnya tanya secara spontan apakah prinsip rukun negara, mereka boleh angkat tangan dan jawab dengan yakinnya. Dengan betul. yakin. Itu dia cikgu. Dan saya juga nak tanyakan kepada kawan-kawan kita kan, kenapa kawan-kawan mereka di luar sana ataupun yang sedang menonton ini harus ataupun wajib menyertai kelab rukun negara yang ada di sekolah mereka semua. Adik Kisha, bagi tahu dekat kawan-kawan, kenapa kawan-kawan awak kat luar sana tu kan kena sertai kelab rukun negara? Boleh awak beritahu kepada mereka? Boleh? Okey, ceritakan. 1, 2, 3. Wah, 1, 2, 3 juga. 1, 2, 3. Silakan. Adik Kisha kita. Kerana kita dapat pengajaran daripada kelab rukun negara. Seronok tak? Mungkin boleh ceritakan macam mana apabila setiap kali perjumpaan setiap hari Rabu cikgu kan, jumpa dengan kawan-kawan semua kan, apa yang adik Kisha buat dengan kawan-kawan yang lain ataupun ahli kelab yang lain di kelab rukun negara itu. Adik Kisha, silakan. Saya membuat penanda buku bunga raya. Apa lagi? Buku skrip perayaan. Buku skrip perayaan, nyanyi lagu, mewarna jala gemilang, dan juga bermain permainan tradisional. Tadi katakan suka main batu. seremban. Seremban jadi kuasa. Awak orang Seremban ke? Tak. Bukan. Okey, kalau macam adik Adiva pula kan, saya pasti mungkin ada kawan-kawan awak di luar sana tu kan. Nak tanya, apa Adiva, apa yang seronok sangat mengenai kelab rukun negara ni? Mungkin awak boleh ceritakan tak kepada kami semua? Boleh awak ceritakan kepada mereka? Boleh. Okey, ceritakan. Silakan. Kita berasa semangat apabila menyertai kelab rukun negara. Rasa semangat. Apa lagi adik Adiva buat di dalam kelab rukun negara? Katanya ada bermain permainan tradisional juga, selain pada congkak kan? Selain pada congkak, apa lagi adik Adiva buat dalam kelab rukun negara itu? Bermain. Ada buat penanda buku, betul? Ada buat penanda buku. Lepas tu lagi? Mewarna jalur gemilang. Okey, sebut pasal jalur gemilang adik Adiva. Jalur gemilang ada berapa bilangan warna? 4. Yang pertama? Biru. Kuning. Merah. Dan? Putih. Dan brown. Okey, Kisha, berapa jalur yang ada di jalur gemilang? 14. Nampak tak? Mereka ini betul-betul semangat patriotik cikgu kan? Tok ayuhlah semua yang di luar sana sertai kelab rukun negara. Cikgu dah buat kesimpulan dah ke? Tak, ajak promosi. Baik cikgu, saya pasti telah banyak cikgu ajarkan ataupun kongsikan kan, antara aktiviti-aktiviti maupun visi penubuhan kelab rukun negara ini. Jadi secara kesimpulannya, apa yang cikgu boleh rumuskan mengenai kelab rukun negara ini? Silakan cikgu Su. Okey, kesimpulannya kelab rukun negara ini sangat bagus dalam membentuk dan menyemai semangat cintakan negara di kalangan murid. Ia juga bagus dalam membentuk keharmonian murid yang berbilang kaum, supaya mereka terus saling menghormati dan sayang menyayangi. Dan akhir sekali, marilah ataupun jomlah kita sertai kelab rukun negara.
Okey, jadi itulah dia serba sedikit mengenai Kelab Rukun Negara kan, yang mana kita pun dah tahu dari segi latar belakangnya, dari segi penubuhannya, visinya dan apa maksud di setiap 5 prinsip Rukun Negara. Baiklah, sampai di sini saja dan diharapkan murid semua sedikit sebanyak orang kata tahulah info kan mengenai Kelab Rukun Negara yang ada di peringkat sekolah. Baik, Cikgu Su, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, dan juga terima kasih kepada adik Gisha kita dan adik-adik, bagi tepukan kepada anda berdua. Kita akan jumpa lagi di episod seterusnya. Nak tahu apakah kelab yang bakal saya eksplorasi? Nantikan episod seterusnya dalam Kelab dan Persatuan. Assalamualaikum. Bye-bye.